Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat dipertemukan lagi dalam satu lagi siri ilmu bicara wara terbaik Forum Perdana Ikhwan Islam. Apa khabar semua? Macam tu lah. Tanya tu sebagai satu petanda, jangan lena. Bimbang lena dalam forum perdana ni ada masalah tu. Ya. Kali ini forum kita diadakan di auditorium Kompleks E Putrajaya, dan forum kita dianjurkan oleh bahagian pendidikan kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Pada kali ini kita akan membincangkan satu tajuk, ya, nampak mudah tapi amat berat untuk dilaksanakan. Tajuknya adalah jariah alat ganti. Ini bukan alat ganti kenderaan, bukan alat ganti motor. Itu senang je beli ganti. Ini alat ganti manusia. Mata, jantung, buah pinggang, sanggup ke bagi? Senyap aja. Ya. Tanya lagi sekali ni, terutama kepada pelatih-pelatih PLP LKN tu. Muda-muda lagi, sanggup ke bagi? Allah, bunyinya gop-gop aja ujungnya, kan? Cakap kuat-kuat sanggup. Kan kemudah kita, bukan? Baik, ya. Nanti kita bincangkan lebih lanjut, ya, betapa amal jariah ini amat perlu untuk kita sumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Nanti saya tanya lagi, saya nak tengok bunyinya macam mana. Ya. Untuk membincangkan tajuk ini kita ada dua orang ahli panel. Ya, seorang tokoh agama yang tidak asing lagi kepada kita, iaitu Saibus Samahah Ustaz Haji Kipli bin Haji Yassin, Mufti Negeri Sarawak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya Ustaz. Ya. Sanggup ke derma? Insya-Allah. Tu. Kalau dah mufti, dah willing dah rela, takkan kita tak boleh, kan? Baik. Yang di hujung tu, itu seorang doktor perubatan. Ya, doktor perubatan. Okey. Yang bahagia Dr. Muhammad Anis bin Abdul Wahab, pengurus klinikal Pusat Sumber Transplant National Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya doktor ni, kalau dikata tak sanggup, masalah lah tu. Apa tu? Doktor, sanggup ke derma doktor? InsyaAllah sanggup. Alhamdulillah. Selamat kita. Seronok Datuk Rosna, ya. Tu. Kalau ada apa itu ya, manusia sebegini yang bermurah hati untuk menyelamatkan nyawa orang lain, ini paling sukar untuk kita lakukan. Apa pun sebelum kita mulakan perbincangan kita lihat sekilas sepintas lalu. Silakan. Isu pendermaan organ ini masih lagi belum jelas di kalangan masyarakat kita lah. Yang pertamanya yang menjadi persoalan ialah bagaimana prosedur-prosedur untuk kita membuat pendermaan organ, dan yang keduanya apakah hukum di sisi syarak ataupun di sisi agama Islam kita lah, macam mana betul dari segi proses pendermaan organ ni. Untuk menderma organ ni, saya rasa pemikiran orang tu biasa dia cakap macam derma organ ni takut kita hidup ni lahir cukup-cukup, lepas tu bila dah meninggal dunia tak cukup balik. Bila dah tahu tentang macam mana cara dia, apa semua hukum, apa semua tu, saya rasa saya pun nak register lah sebagai seorang penderma. Macam dekat negara kita pun sekarang ada macam budak sakit jantung semua, jadi perlukan organ-organ yang penting untuk selamatkan nyawa dia orang lah. Jadi akak dah register untuk menderma sebagai penderma organ? Tak lagi. Kenapa tak register? Tak tahu nak register kat mana benda tu. Sebab dengar juga, pernah dengar, tapi tak tahu nak register kat mana. It is a very good thing to donate organs so that other people will survive, and I'm not sure, but we as humans, we should do something like that and should help people who need it the most. Dah register sebagai donor? No, belum. Kenapa tak register? Actually, maybe kurang kesedaran kot. When we talk about,
kalau masa sekarang kan yang ramai donate organ pun lebih kepada bukan Islam. Maybe dari segi maybe dari segi kesedaran lah. Saya rasa ramai lagi kot yang tak mendapat kesedaran betapa pentingnya kita nak donate organ-organ kepada mereka yang memerlukan. Saya rasa sekarang ni pun iklan-iklan komersial pun maybe benda tu akan lebih buat kita lagi alert. Okey, sebab rasanya kalau nak cerita pasal promotion pasal organ donation ni secara menyeluruhnya saya rasa tak banyak sangat lah kan. Sekiranya saya mendapat maklumat jelas daripada pihak-pihak yang tertentu, insya-Allah saya akan menderma organ saya, insya-Allah. Ya saudara, itu dia pendapat orang ramai tentang derma organ. Bila ditanya, semua nak bagi. Bila dia meninggal, dia dah tak tahu dah. Yang waris tu banyak songil. Ini kita nak bincangkan dengan lebih lanjut dengan dua orang ahli panel kita pada kali ini. Kita mulakan dengan Dr. Anis dulu. Dr. Anis jangan tengok saya semacam je. Mentang-mentang saya tanya tadi ya Doktor. Baik, Doktor. Bila kita sebut jariah alat ganti ni, penerbangan organ ini, organ manusia ni boleh bertukar ganti ke Doktor? Bukan apa, kadang-kadang ada timbul pula isu agama. Nanti saya akan tanya Ustaz Kipli dah dalam soal itu. Doktor bahagian tu dulu, jawab dulu Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Pendermaan organ ini adalah sebagai anugerah kehidupan. Saya menyebut memetik surah Al-Maidah ayat ke-32. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang sesiapa yang menyelamatkan nyawa manusia, satu nyawa manusia seumpama menyelamatkan nyawa manusia seluruhnya. Jadi itu baru satu nyawa. Dalam pendermaan organ ini, kita tidak saja menyelamatkan satu nyawa. Seorang penderma organ boleh mendermakan jantungnya kepada seorang pesakit kegagalan jantung. Seorang penderma boleh mendermakan paru-parunya kepada seorang pesakit paru-paru. Dia punya hati boleh didermakan pada seorang pesakit kegagalan hati. Kedua buah pinggangnya boleh didermakan pada dua orang pesakit yang kegagalan buah pinggang. Itu dah 5 orang dah. Belum lagi sebut pasal mata, belum sebut pasal tulang, belum sebut pasal kulit, belum lagi sebut pasal injap jantung. Jadi bukan setakat seorang je kita selamatkan, lebih daripada itu. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tentu setuju dengan pendapat saya bahawa kita bukan setakat menyelamat seorang, tapi kita memberi anugerah kehidupan pada lebih ramai orang. Dan kalau kita lihat lebih jauh, bukan sahaja kita menyelamatkan dia daripada segi kesihatan, daripada segi fizikal. Apabila saya ambil contoh seorang yang kegagalan buah pinggang. Kita tahu ya, orang yang gagal buah pinggang ni terpaksa mencuci buah pinggang, dialisis 3 kali seminggu. Setiap kali 4 jam. Masa terbuang, tak boleh nak kerja, tak boleh nak ambil meluangkan masa dengan anak-anak, dengan ahli keluarga. Wang ringgit kehabisan, dalam sebulan boleh kehabisan beribu ringgit. Jadi apabila dia mendapat buah pinggang, dia tidak lagi memerlukan dialisis. Dia boleh hidup seperti biasa, boleh menggunakan wangnya untuk menyara ahli keluarga, dan ini sudah tentu membawa kesan yang lebih baik, memberi kesan yang lebih kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Hanif. Nak tanya sikit. Doktor latar belakang bidang apa Doktor? Saya bidang perubatan. Perubatan. Alhamdulillah, doktor perubatan boleh bawa ayat Quran. Bukan ke bagus doktor macam tu? Beruntung Kementerian Kesihatan dapat doktor sebegini. Kena puji tuan-tuan, benda baik ni. Ni Ustaz Kipli nak tanya ni soal hukum penerbangan organ ni. Bukan apa tuan-tuan. Kita kadang-kadang rasa geli nak terima organ orang bukan Islam sebab kita ni Islam. Kita takut organ itu ada babi. Ini masalah. Ini doktor kena, ustaz kena jawab ni Ustaz. Dia rasa jijik lagu tu lah. Ini Ustaz, kita nak ambil kira ke? Soal-soal sebegini ni melibatkan hidup mati seseorang ni, Ustaz Kipli. Berat soalan tu tapi mufti kena jawab. Sila Doktor. Ustaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerusi panel tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita bercakap tentang pendermaan organ, kalau kita lihat tentang sekilas tadi pandangan dari sudut ada yang masih meragui dari sudut kedudukan hukum, kita lihat bahawa pendermaan organ ini adalah merupakan salah satu daripada amalan yang sungguh mulia, yang kalau kita lihat tajuk forum itu disebut jariah, iaitu dalam Islam kalau kita lihat salah satu perkara yang penting apabila kita meninggal nanti ialah sedekah jariah.
iaitu sedekah yang kita keluarkan yang sentiasa mengalir. Jariah tu dia sentiasa mengalir, pengganjaran pahalanya. Kita bayangkan kalau tadi disebut kita menderma ginjal ataupun buah pinggang kita, maka kita lihat di situ orang yang memerlukan tadi dia dapat hidup dengan ginjal itu, maka kita lihat di situ bahawa sedekah yang sangat besar maknanya. Maka kalau kita lihat dalam konteks amalan yang mulia ini, dan kita kalau kita perhatikan sama ada daripada laman web ataupun daripada buku-buku hari ini, sama ada di peringkat antarabangsa ataupun tempatan, sudah cukup menggambarkan kepada kita bahawa banyak kenyataan dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan dan menyatakan bahawa kesimpulan yang secara umum saya nak sebut ialah hukumnya adalah harus, dan tuntutan di situ adalah sangat tinggi dari sudut memberikan keselamatan dan hidup kepada orang lain tadi. Tetapi dalam forum ini saya nak tekankan satu keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan tentang hal ehwal agama Islam di Malaysia ini telah lama sebenarnya diputuskan, iaitu Jun 1970, yang telah memutuskan bahawa pendermaan organ itu adalah dibenarkan dalam Islam. Maknanya hukum dia harus, dah lama dari tahun 1970-an lagi. 1970 Majlis Fatwa Kebangsaan, dan diikuti dengan beberapa fatwa negeri yang ada di antara telah diwartakan membuktikan bahawa hukum itu adalah harus. Jadi bagi saya kalau kita lihat dalam konteks itu, ulama telah bersidang, mufti-mufti telah bersidang dan memutuskan keputusan ini, tiada apa yang kita raguikan lagi. Mahu tak mahu sahaja lagi kita untuk menderma organ itu. Maknanya kalau dah melalui rancangan ataupun risalah-risalah seperti yang dikeluarkan oleh pihak berwajib agama atau Kementerian Kesihatan sendiri, sudah cukup membuktikan bahawa hukum itu adalah tiada yang dipertikaikan lagi, hukum dia harus dan patut dan sepatutnya kita melakukan amalan ini tadi. Maka di situ kita hendaklah tak ada keraguan lagi lah bagi saya, kalau boleh di situ kita kena bagi tahu kepada seluruh masyarakat, terutamanya kita sendiri dan juga generasi yang mendatang, betapa perlunya kita menderma ini. Namun doktor, saya nak sebut sedikit, dalam keharusan ini ada syarat-syarat lah yang diberikan. Kita tak boleh juga menderma kalau kita masih hidup tiba-tiba nak derma jantung. Bayangkan, takkan kita matikan diri kita sendiri. Maknanya di situ kalau kita lihat ada syarat dia. Sebab itu saya yakin bahawa Kementerian Kesihatan pun telah memenuhi prosedur-prosedur yang telah diperlukan, dan juga mereka mengambil kira keperluan-keperluan hukum syarak itu. Jadi kalau kita lihat dalam keharusan ini, antara perkara yang perlu diambil perhatian ialah bahawa keadaan ataupun kondisi yang sangat mendesak dan mustahak. Macam tadilah kita lihat yang dalam sekilas itu, memang maknanya tak ada ubat lain yang boleh digunakan, tak ada pilihan, tak ada alternatif. Maka salah satu yang paling penting ialah pendermaan itu, ganti itu tadi. Maka dalam konteks itu bahawa keperluan kepada organ itu tadi adalah sangat mustahak. Maka itu antara prasyarat yang dilihat, dan di situ kita serahkanlah kepada pakar-pakar perubatan dalam bidang dia. Dalam konteks itu tak boleh panggil ustaz pula nak menentukan kedudukan dia. Nanti ustaz lihat dari sudut hukum, tapi doktor-doktor ni dia perlu melihat dari sudut kepakaran ilmu perubatan itu. Kemudian yang kedua, kita kena lihat bahawa dalam konteks pemindahan jantung misalnya, kematian, kalau kita lihat penderma itu telah dipastikan apabila maknanya tidak akan berlaku kematian secara lazimnya apabila didermakan sesuatu yang organ yang didermakan tadi, misalnya buah pinggang dan sebagainya. Kemudian dalam konteks yang lain, kita juga hendaklah mengambil perhatian tindakan-tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil supaya pendermaan ini mengikut prosedur dan ilmu kemahiran itu tadi. Dia tak boleh buat sesuka hati. Kalau kita lihat ada orang nak meninggal dan sebagainya, kita pun ambil cabut terus buat, tak boleh. Dia kena mengikut prosedur yang sebenar seperti yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesihatan. Banyak lagi doktor, nanti kita akan sambung terus. Okey Ustaz Kipli, saya pun banyak nak tanya lagi ni. Terutama antara Islam dengan bukan Islam tu. Ustaz tak jawab lagi. Ustaz kena jawab. Apa-apa pun kita akan berehat seketika. Saudara penonton, jangan ke mana-mana. Pastikan selepas ini panggil anak cucu duduk depan TV, jangan tengok cerita hantu pula. Sama-sama kita memeriahkan Majlis Ilmu Forum Perdana Ehwal Islam. Kita berehat seketika. Kita bersama dengan dua orang ahli panel ini membincangkan tajuk yang sebegitu besar ini. Baik, Dr. Anis, tadi dalam workshop tadi, ramai penonton pun tak faham nak register kat mana, dia nak bagi apa semua. Tetapi macam mana dia nak buat pendermaan begini, doktor, bukan apa. Dan kadang kita tengok kan, macam mak rempit lah. Dia dah tahu merempit tu mungkin kemungkinan besarnya
meninggal. Kan? Bukan ke elok kalau bagi kat kita. Ada tanya tak? Sila. Apa tu? Soalan yang baik itu sebenarnya. Kita sebelum kita nak cerita pasal bagaimana kita nak daftar tu, kita kena tahu dulu apakah jenis-jenis pendermaan organ yang ada. Kita ada pendermaan organ ketika masih hidup dan juga pendermaan organ ketika sudah meninggal dunia. Ketika hidup ni kita cuma boleh mendermakan salah satu daripada buah pinggang kita dan sebahagian daripada hati kita. Dan ini hanya untuk ahli keluarga terdekat. Tetapi yang saya nak fokuskan, yang saya nak tumpukan pada hari ini adalah pendermaan setelah kita meninggal dunia ataupun dikenali di dalam bidang perubatan sebagai pendermaan kadaverik. Pendermaan organ secara kadaverik ini hanya boleh berlaku apabila seseorang itu telah mati otak. Jadi di sini persoalannya, apakah dia mati otak itu? Jadi Majma' Fiqh Islami pada tahun 1985 di Jeddah telah berbincang antara para fuqaha mengenai persoalan mati otak ini. Dan pada tahun seterusnya pada 1986 di Amman, Jordan, mereka telah mengeluarkan satu fatwa di mana kematian seseorang itu boleh ditentukan dalam dua keadaan. Keadaan pertama ialah apabila jantung dan pernafasan berhenti secara kekal. Ini kematian secara biasa. Dan kedua ialah apabila seseorang itu telah kehilangan secara kekal fungsi otaknya. Ini yang dinamakan kematian otak. Untuk menentukan kematian otak ini perlulah ditentukan oleh pakar dalam bidang kematian otak ini. Di Malaysia kita menentukan kematian otak ni secara kita buat dua ujian yang berbeza. Dan setiap ujian itu dilakukan oleh pakar-pakar yang memang mahir dalam bidang penentuan kematian otak. Dan mereka ini tidak boleh terlibat dalam bidang yang transplant, yakni mereka yang mempunyai pesakit-pesakit yang memerlukan organ. Jadi kita nak memastikan bahawa doktor-doktor yang menentukan kematian otak ini tidak ada kena-mengena dengan orang yang nak memerlukan organ tersebut. Jadi ini memastikan ketelusan, ketepatan prosedur penentuan kematian otak itu. Jadi antara punca-punca kematian otak ini adalah angin ahmar, jangkitan otak, kecederaan, yakni macam mat-mat rempit yang terlibat dalam kemalangan jalan raya tersebut, ataupun barah atau ketumbuhan otak. Ini semua boleh menyebabkan kematian otak. Tetapi yang ramai yang tidak faham, apabila melihat orang yang mati otak ni, dia melihat jantung dan pernafasannya masih ada. Tetapi ini sebenarnya dibantu oleh alat pernafasan. Seandainya kita menghentikan alat pernafasan tersebut, kita menghentikan ubat-ubatan yang ada pada pesakit mati otak ini, pesakit tersebut tidak akan bernafas secara sendiri. Dan pada hakikatnya pesakit yang mati otak adalah sudah mati. Apabila kita telah melakukan ujian mati otak, maka kita akan menetapkan waktu kematian pada waktu ujian kedua dilakukan. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat telah ditentukan ajalnya, dan apabila tiba saat ajal itu, kita tidak boleh kemudiankan walau 1 jam ataupun kita tak boleh dahulukan. Dan dalam kes kematian otak, begitulah yang ditentukan. Terima kasih doktor. Maknanya otak dah mati, jantung tak mati lagi. Denyut lagi, makna sebenarnya dah mati. Dah takut ahli keluarga tak sampai hati. Tengok Allah, jantung denyut lagi bukan? Kita bukan apa tu. Biar penonton tu faham. Sebenarnya mati otak tu sebenarnya dah mati bukan? Kalau macam tu senang cerita, aku tak sampai hati, bila nak ambilnya? Jadi Ustaz Kipli lah. Bukan Ustaz Kipli, kita kena jelas dalam soal ni. Bila penonton faham, baru dia rasa rela tanpa ragu-ragu lagi. Ustaz Kipli sambung dengan apa yang saya sebutkan tadi, ya, tentang antara Islam dan bukan Islam ni. Saya rasa dalam konteks kita bincang soal gagasan satu Malaysia ini, Ustaz Kipli, ya, saya rasa kita warna kulit ini kita kena merentasinya. Ya, kalau tidak, tak adil lah. Orang bukan Islam boleh bagi kat orang orang Islam. Orang Islam seolah-olah ada restriction kat situ. Ustaz Kipli ngangguk je, jawab dulu Ustaz.
Terima kasih pengurusi, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Islam ni sebenarnya adalah merupakan cara hidup yang penuh dengan kesejahteraan. Nama Islam itu sendiri sebenarnya merupakan gambaran kepada kesejahteraan. Dan kalau kita lihat dalam konteks hidup Islam itu dan ajaran Islam ini, sebenarnya kita adalah dituntut untuk sama-sama melengkapi kehidupan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menyatakan tentang ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau kita lihat di situ Allah nyatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu bersuku puak lita'arafu, untuk kamu kenal mengenal, melengkapi kehidupan kita. Dalam konteks ini ada keperluan antara bukan Islam dan orang Islam dalam kehidupan kita. Dan dalam konteks pendermaan organ ini, kalau kita lihat Islam suruh kita bagi buat kebajikan kepada siapa saja, asalkan ia adalah dalam ruang yang dibenarkan oleh syarak. Kalau tadi kita sebutkan tentang bahawa pendermaan organ itu merupakan amalan yang mulia. Jadi sama ada kita menerima derma itu daripada orang bukan Islam ataupun orang Islam menderma kepada orang yang bukan Islam. Tidak ada jadi persoalan, tak ada masalah. Tak payah nak cari pula DNA dia, ada khinzir dalam tu, pengurusi dan sebagainya. Kerana keharusan itu sudah jelas. Dan dalam konteks ini kalau kita lihat, samalah konsep dia kalau kita nak dermakan harta kita dan sebagainya. Tak perlu kita pilih orang itu Islam ataupun orang bukan Islam. Kerana itu kalau kita lihat dalam tadi semangat Satu Malaysia ni, kalau kita lihat keperluan-keperluan tuntutan hidup ini, selama mana kita ini adalah merupakan dalam keadaan memerlukan dan juga perlu kepada kesejahteraan, keselamatan dan juga kesihatan tubuh badan kita, dalam konteks ini dari sudut hukum memang tak ada masalah. Cuma saya nak sebut di sini ialah bila dalam keadaan ini perlu juga diambil perhatian. Antara keharusan yang disebut itu ialah atas satu kaedah yang disebut la darara wa la dirar. Tak ada kemudaratan pada diri dan juga kemudaratan kepada orang lain. Jadi keadaan ini perlu diambil perhatian. Dan saya juga nak tekankan seperti disebut oleh doktor tadi bahawa pendermaan ini kena lihatlah, kalau pendermaan itu selepas kematian tadi, banyak lagi syarat-syarat lain yang perlu diambil kira. Kalau kita nak dermakan tadi dari keizinan daripada waris dan sebagainya itu, dan wasiat yang telah diberikan oleh seorang yang masih hidup. Waktu masih hidup ni kita boleh buat wasiat tadi, maknanya kita nak dermakan organ kita dalam keadaan-keadaan tertentu yang dibenarkan dari sudut perubatannya. Maka dalam konteks ini, dalam hidup kita sekarang jelaslah bahawa saya melihat dalam ruang yang singkat ini memang kita tak boleh nak cerita satu persatu pengerusi, tapi konsepnya bahawa Islam itu membenarkan dan harus dalam keadaan sebagai Islam ataupun bukan Islam, dan syarat keseluruhannya kalau kita nak lihat yang saya tak sempat nak perincikan di sini, perlu kita rujuk dalam konteks di kementerian pun saya telah lihat apa kementerian telah mengeluarkan bahan-bahan dan juga risalah dalam sama ada dalam DVD dan juga bahan-bahan bercetak mereka telah dimasukkan di situ syarat-syarat yang diperlukan dalam menyatakan tentang keharusan pendermaan organ ini. Jadi di sini saya rasa bahawa Kementerian Kesihatan dan juga pihak berwajib agama, JAKIM, Majlis Fatwa Kebangsaan dan Jabatan Mufti negeri-negeri sudah pun membuat kerjasama yang sangat smart partnership yang sangat bagus untuk menentukan menggalak ini, khususnya bagi orang Islam. Dan kerana kita lihat di situ pendermaan daripada kalangan orang Islam itu agak berkurangan berbanding yang bukan Islam. So kempen seumpama ini, dan saya difahamkan bahawa sudah mula hebat dan jumlah orang Islam yang menderma juga semakin meningkat. So ini adalah merupakan satu yang sangat bagus, dan kalau kita lihat ini merupakan satu tuntutan dalam agama yang kita sebenarnya di zaman Rasulullah lagi sudah menunjukkan kerjasama antara orang Islam dan bukan Islam ini. Malah Rasulullah berhijrah, para penonton, kalau kita lihat Rasulullah berhijrah pun yang ditunjuk aja jalan itu adalah sebenarnya menurut jalan Rasulullah ke Madinah itu adalah seorang yang bukan Islam. Maknanya kita dalam konteks itu saling perlu memerlu, lengkap melengkapi, selama mana kita bukan merupakan orang yang perlu diperangi dan tidak perlu bermusuhan antara satu sama lain. Dalam lingkungan syarak itu telah dijelaskan pengurusi. Terima kasih Ustaz Kipli. Muslimin muslimat sekalian, mati ini kita tak tahu. Mungkin besok kita mati. Bukan? Pelatih PLKN tu jangan perasan tak mati. Walaupun umur belasan tahun tau. Sebab Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kita tak tahu bila mati. Kadang-kadang muda-muda aksiden mati dah. Tadi yang pasang mic saya ni muda lagi. Belum pasang lagi, bau rokok tangan dia cukup kuat. Itu tak lama mati je tu. Sebab dia mencari mati. Bukan? Ingat tu. Kita kembali selepas ini
pastikan saudara tidak ke mana-mana. Saudara, terima kasih kerana terus bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Kita sedang membincangkan tajuk Jariah Alat Ganti berkaitan dengan isu pendermaan organ. Forum kita dianjurkan oleh bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama JAKIM dan RTM, dan kita adakan forum ini ya di Auditorium Kompleks E Putrajaya. Saya difahamkan penonton kita nak berkongsi pengalamannya bagaimana pendermaan itu dibuat. Saya ingin sangat mendengarnya, ya, ternanti-nanti ya, manusia yang berhati mulia sebegini. Kalau sudah sedia, saya persilakan dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Pengerusi dan warahmatullahi hadirin wabarakatuh. sekalian, saya Yusuf bin Hasan, Ya. bapa kepada penderma organ. Amal jariah menyelamatkan nyawa insan lain, tujuan anugerah kehidupan. Saudara Yusuf, siapa nama anak tu? Boleh saya dengar arwah ataupun Allah yarham anak yang menderma organ itu? Nur Muhammad Sahiduzaman. Sudah berapa lama dah beliau pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala? Di kemalangannya 1 hari bulan 10 tahun 2007. 2007. Setelah disahkan oleh pakar-pakar doktor, dia bagi tahu ke tarikh kematian tu 3 hari bulan. Maknanya 2 hari dekat hospital. Berapa organ yang telah didermakan? 6. Kalau boleh Cik Usop sebutkan satu persatu. Yang pertama jantung kepada Tehui. Yang kedua buah pinggang, 2 buah pinggang, paru-paru, hati dan tisu mata. Kalau boleh Cik Usop, saya minta panel dan para penonton sekalian, kita sama-sama menyedekahkan Ummul Kitab ataupun Al-Fatihah kepada arwah anak kepada Cik Usop. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ya. Tuan Yusuf, saya yakin seluruh yang ada di dewan ini dan penonton di rumah mendoakan supaya anak saudara akan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Terus. Amin. Jadi apa harapan Cik Usop atas pengorbanan seorang anak ini terhadap orang ramai? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga adanya Forum Perdana Ehwal Islam ni mengajak kita selangkah lagi pengetahuan bahagian yang selama ni kita tak tahu. Dan yang pentingnya, doktor, semua nak ada kesedaran. Sebab ini sebenarnya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak tahu. Ada juga orang yang institusi keluarga tak dibagikan anak. Sebenarnya Allah tak anugerah. Tapi kita ada yang dibagi anak, ni ada anugerah. Dan sebenarnya orang lain pun ada pengharapan pada kita. Kita ni, hadis bagi tahu maksudnya kita ni orang sebagai satu badan. Maknanya yang lain sakit, yang lain pun terasa juga. Jadi kalau kita ada buat kaji perasaan yang mendalam, maknanya kita tahu. Jadi doktor di sini sebenarnya apa yang kepahaman saya, walaupun dalam keluarga saya tak ada sakit buah pinggang, tak ada jantung, tak ada berlubang, tak ada apa semua. Mungkin kalau tak sebab kematian ni dan dibagi saranan daripada hospital, saya pun tak tahu pengalaman macam ni. Jadi di sini ringkaslah. Apabila saya jumpa dengan masyarakat, kebanyakannya menolaklah. Dan saya kaji balik semula, saya tengok rupanya dalam diri dia tak ada pentingan tu. Tak ada sakit buah pinggang, tak ada. Walaupun macam Datuk cakap tadi, merokok membahayakan. Tapi dalam diri dia tak ada rasa benda.
Dan keluarga dia tak ada rasa benda. Baik. Jadi bila kita bentangkan penerimaan organ ni, dia tolak pula-pula. Ya. Walaupun dia dalam institusi perubatan sendiri. Baik. Jadi alhamdulillah. Baik. Terima kasih Cik Usop. Saya merasakan Cik Usop mempunyai Cik Usop begitu bertuah kerana mempunyai anak yang bersikap sedemikian. Dan saya yakin amalan yang anak Cik Usop buat itu akan sampai kepada Cik Usop kerana Cik Usop mempunyai anak yang begitu bertuah. Ya. Itu saja Cik Usop. Dan bagi maklumat, dia seorang hafiz Quran dan tahun pertama belajar alim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya doakan esok dan insya-Allah semua berdoa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Jadi sedih pula saya. Apa tu? Inilah fitrah manusia. Ya, tuan-tuan sekalian ya. Sebab dia tak kena kepada kita. Bayangkan satu hari kita yang rasakan. Dan inilah pengkongsian pengalaman yang kita mahu penonton-penonton kita rasai. Bukan saja dalam dewan ini, tetapi matlamat Kementerian Kesihatan ini kepada seluruh warga negara kita ini, sama-sama untuk menjalankan kerja amal jariah ini. Baik, Ustaz Kipli nak respon sedikit sebelum saya pergi kepada penonton. Ustaz, okey. Saya respon sikit dan alhamdulillah ya, kita lihat tadi bahawa pengakuan Encik Yusof tu, dan saya ucap tahniahlah sebagai seorang waris ya. Mungkin timbul dari sudut ada setengah orang yang tak sanggup nak menderma ini, mungkin anak dia tidak mewasiatkan sesuatu. Tetapi dari sudut hukum kita bahawa apabila meninggalnya seseorang itu, waris itu sebenarnya boleh membenarkan pihak yang berwajib tadi untuk mengambil ataupun menderma organ tersebut atas keperluan. Macam tadi Cik Usop kata anak beliau menderma 6 ini organ dan juga tisu mata itu sendiri. Kita bayangkan betapa besarnya ganjaran yang diperolehi oleh seorang anak tadi dan juga seorang ayah itu tadi, yang waris yang membenarkan itu. Malah dalam Islam tak ada pertikaian dari sudut itu, walaupun di sana ada pandangan-pandangan yang mungkin melihat bahawa kita tidak boleh menyiksa mayat. Sebenarnya kalau kita lihat di situ, larangan atau tegahan menyiksa mayat itu bukan kepada untuk tujuan kebaikan tersebut, dan saya yakin doktor pun apabila dia melakukan prosedur pembedahan dan sebagainya, sudah pasti dia menjaga kehormatan mayat itu dan dia tidak akan buat sembarangan. Larangan untuk menyiksa mayat itu ialah apabila kita melakukan sesuatu yang tak ada keperluan dan tidak menjaga segala adab dan sebagainya. Jadi di situ perlu ubah, dan saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada Encik Yusof, dan kalau boleh kita ni sebagai seorang, saya pun turut tersentuh pengusi, kalau boleh kita juga dapat melakukan sesuatu, kita melihat dengan pengorbanan itu, dan yang pentingnya kita rasakan bahawa apa yang telah disumbangkan itu dapat membawa manfaat dan keseluruhannya kepada masyarakat, bukan saja seorang yang menerima itu, dan alhamdulillah, dan insya-Allah kita ambil semangat itu bersama. Baik, terima kasih Ustaz Kipli, dan saya difahamkan ada lagi penonton yang ingin berkongsi pengalamannya. Saya sekali lagi selain pada saudara Usop, kita nak tengok lagi mereka yang telah tadi menerima, sekarang ini tadi menderma, tadi kali ini mungkin ada yang menerima dan sebagainya. Saya silakan dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fikri bin Nur Azmi. Saya 21 tahun. Dan saya adalah salah seorang penerima organ jantung. Jantung. Ya. Saudara tahu siapa yang menerima organ itu? Tidak, saya tak tahu. Tak tahu ya? Tak tahu. Apa saudara dapat rasakan apabila dapat seolah-olah satu kehidupan baru? Saya rasa sangat bersyukurlah, sebab saya telah sakit sejak kecil lagi. Sejak saya berumur 7 bulan lagi. Saya juga telah menggunakan sebuah jantung mekanikal, dan jantung mekanikal ini dapat tahan selama 2 tahun je. Jadi dalam masa 2 tahun tu saya perlu mendapat penderma jantung lah. Jadi saya hari demi hari saya menunggu penuh derita dan doa, dan akhirnya doa saya dimakbulkan dan Allah beri saya seorang penderma jantung. Saya rasa sangat bersyukur sangat sebab penantian saya telah berakhir, dan saya juga ingin memberi setinggi-tinggi penghargaan kepada keluarga penderma yang sudi menermakan jantung anak mereka kepada saya. Kalau saudara ada peluang dapat tahu penderma tersebut, apa yang saudara akan lakukan? Ditakdirkan, saudara akan kalau pergi ditakdirkan ke kubur saya jumpa dia, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk membalas jasa mereka.
Itu dia. Dan pesan saya kalau boleh, setiap kali sembahyang, Ya, setiap kali berdoa. sembahyang mereka sentiasa di dalam doa saya setiap kali saya sembahyang Ya. supaya dirahmati Allah sentiasa. Ya. Saya bertanya ni bukan apa, sebab saya teringat pada pesanan orang tua. Ingat pertolongan orang pada kita, lupakan pertolongan kita pada orang. Kemudian ada satu lagi, apa lagi? Saya dah lupa dah. Lupa. Sebab sedih sangat bab macam ni. Tadi seronok jadi sedih pula. Satu lagi baru teringat. Ingat salah kita pada orang, lupakan salah orang pada kita. Ya, betul. Saudara Fikri, saya bertuah pada pagi ini kerana saya dapat berjumpa dengan tadi yang menderma organ dan juga kepada yang menerima organ ini. Akhirnya, kalau ada apa-apa, Saya ingin kalau boleh ingin menyeru kepada terutama sekali yang beragama Islam supaya menderma organ kepada mereka yang memerlukan. Kita tak rasa betapa peritnya untuk menunggu organ tu sebab kita tak rasa sendiri, tak ada orang ahli keluarga kita yang kena. Tapi bila dah kena pada kita baru kita rasa betapa peritnya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cik Saudara Fitri. Kita dah dengar seorang yang menerima organ dan saya difahamkan ada seorang lagi dan saya dah nampaknya pun, nampak gayanya sama kulitnya seperti saya. Jadi faham-fahamlah. Ya, jadi saya silakan. Ya. Nama saya Lee Cheng Ho. Ya. Saya ditimpa penyakit buah pinggang pada umur 33 tahun. Sekarang umur saudara kalau tak keberatan nak bagi tahu? Umur saya biologically 53, surgically 15 tahun. Pemana sudah tukar buah pinggang selama 15 tahun. Saya sehat dan hidup macam orang biasa. Lepas dapat permintaan buah pinggang, saya melanjutkan pelajaran dan dapat MBA di UPM tahun 99 dan juga bersama 9 orang resipien kami mewakili Malaysia ke World Trump Games di Kanada tahun 05 dan memenangi pingat 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat kegangsa di pertandingan badminton dan pingpong. Dan juga saya dapat melancong di negara Amerika Syarikat, Ireland, Tokyo, itu Kobe, di Beijing, Australia, Taiwan dan Phuket. Dan juga dapat menghadiri majlis graduation anak kembar perempuan saya tahun lepas. Masa saya ditimpa penyakit buah pinggang, anak kembar perempuan saya baru 3 tahun. Mereka lah yang memberikan dorongan saya teruskan itu perjuangan pesakit saya. Dan selepas menjalani CAPT di Hospital Kuala Lumpur, permintaan buah pinggang ini dijalankan di Hospital Kuala Lumpur. Saya sangat berhutang nyawa kepada ahli keluarga penterima saya dan melalui internet saya dapat berhubung dengan ahli keluarganya. Mereka sangat gembira dan setiap kali saya buat promosi kesedaran permintaan buah pinggang, saya sampaikan kepada mereka melalui email. Baik, terima kasih Cik Lee. Cakap sikit punya cepat, tak sempat saya nak mencelahnya. Sudahlah, Cik Lee. Terima kasih banyak-banyak Cik Lee. Saya begitu bangga dengar bagaimana penerima organ ini dapat hidup sihat, aktif, boleh menyumbang lagi kepada negara. Ini kita sangat kagum, ya. Di maknanya yang menerima organ itu boleh sihat seperti manusia biasa. Terima kasih Cik Lee. Ya. Baik saudara, kita telah dengar perkongsian pengalaman daripada 3 penonton kita. Ya, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Baik, daripada segi respons masyarakat, kita dapat lihat ada respons yang positif. Daripada segi jumlah pengikrar sejak 1997, kita telah melihat pertambahan jumlah pengikrar penderma organ yang telah berdaftar dari setahun ke setahun bertambah sehingga kini kita ada 160,000 lebih jumlah pengikrar penderma organ. Namun perlu diingat bahawa ini kurang daripada 1% daripada jumlah rakyat Malaysia. Sangat-sangat sedikit. Sedangkan mereka yang menunggu organ ni
melebihi 10,000, 11,000, 12,000 yang menunggu organ. Jika kita ingat kembali di Malaysia sahaja, jumlah kemalangan maut yang kematian disebabkan kemalangan jalan raya sahaja di Malaysia meningkat dari setahun ke setahun, dan pada tahun lepas saja hampir 7,000 kematian yang banyak melibatkan golongan muda, golongan kebiasaan lelaki lah yang naik motor, dan seandainya 10% daripada jumlah tersebut berpeluang untuk mendermakan organ-organ mereka, sudah tentu kita dapat membantu begitu ramai pesakit-pesakit kita yang menunggu di dalam senarai menunggu. Seringkali kita mengingatkan para pengikrar kita. Sebelum tu saya nak memaklumkan, jikalau anda berminat ataupun menyatakan hasrat untuk menderma organ tu, bolehlah melayari laman web Pusat Sumber Transplant Nasional www.agiftoflife.gov.my ataupun melalui laman web rasmi Kementerian Kesihatan, ataupun pergi ke hospital-hospital dan juga pejabat-pejabat pos negeri di mana anda boleh mendapatkan borang untuk mendaftar sebagai pengikrar. Jadi masalah yang selalu timbul ialah kita sering mengingatkan para pengikrar kita supaya membincangkan hasrat tersebut dengan ahli keluarga. Sebab apabila kita telah meninggal dunia, keizinan untuk melakukan pendermaan tersebut terletak pada ahli keluarga kita, waris kita. Dan seandainya kita tidak berbincang mengenai hasrat tersebut, mungkin ahli keluarga kita tidak tahu. Seringkali pendermaan itu tidak berlaku, tidak diteruskan kerana ahli keluarga tidak tahu hasrat si mati itu. Dan kita banyak lihat perkara ini berlaku. Dan jadi oleh itu sebenarnya anda tidak perlu berikrar mendaftarkan dirimu, tidak mengapa, asalkan anda berbincang dengan ahli keluarga untuk bersetuju untuk mendermakan organ apabila tiba masanya di saat kematian kita. Terima kasih Dr. Hanin. Maknanya selepas ini pakat-pakat lepas forum perdana ni dengar, ya, kalau penonton di rumah tu dengar, lepas itu pakat-pakat sambil habis forum ni bincang dengan mak bapak, suami dengan isteri. Saya balik lepas ni nak bincang dengan isteri saya. Apa tu? Nak tanya, ya tak? Saya rasa kena buat macam tu dah. Supaya selepas itu dia dah tak ada rasa ragu-ragu dah, Doktor. Doktor dah bincang dengan isteri dah? Oh, sudah. Tuan Mufti? Lepas kita okey. Apa? Ni kita nak membudayakan. Nak beginilah. Saya mudah cerita. Kita nak jadikan ia sebagai satu budaya hidup. Saya rasa di barat dalam soal ini mereka sudah jauh, agak ke hadapan. Kita yang masih lagi takut-takut, Ustaz Kibli. Terima kasih pengurusi, tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian. Apabila kita lihat dalam konteks apa saja amalan yang kita nak lakukan, nak membudayakan sesuatu, yang paling penting ialah kehendak kita tu. Kehendak kita mau ataupun tidak. Maka untuk menggalakkan kehendak kita itu, dan bagi orang Islam misalnya, apabila saya lihat perspektif agama, sudah pastinya kita perlukan kepada input. Input bahawa Islam menggalakkan sedemikian rupa. Dan begitu juga dari sudut hukum tadi. Apabila kita telah jelas perkara-perkara seumpama ini, pendedahan yang diberikan, maklumat yang diberikan, sebenarnya kita secara diri kita sendiri kesedaran itu. Memang ia adalah merupakan faktor luaran datang, tetapi kesedaran itu terbit daripada diri kita. Macam doktor kata tadi, sebagai pengikrar, yang pentingnya waris juga tahu. Dan kita telah beri maklumat tadi bahawa waris mempunyai dalam Islam harus untuk mendermakan segala apa yang telah dimiliki oleh anak tadi misalnya, dan untuk didermakan kepada orang memerlukan. Jadi dalam konteks ini, pembudayaan ini setelah kita tahu dari sudut hukumnya, dari sudut ilmunya, maka kesedaran itu perlu disuntik pada diri kita sendiri. Dan perkongsian itu, saya setujulah macam pengurusi kata, balik kena bincang dengan ahli keluarga, dan kita di situ mungkin saling ikrar mengikrar antara satu sama lain. Alangkah bagus budaya yang tersebut itu. Dan satu lagi, saya melihat bahawa potensi generasi muda. Mungkin kita tidak nak gambarkan terlalu negatif bila kita selalu sebut mat rempit dan sebagainya. Tetapi kemalangan ini bukan hanya berlaku kepada kalangan mat rempit sahaja, dan ada juga kemalangan berlaku kepada orang bukan mat rempit. Jadi maknanya kalau kita lihat dalam konteks ini, perlu diberikan pendedahan kepada generasi muda terutamanya, bahawa betapa nyawa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan bila mereka tahu menghargai apa anugerah Allah yang sangat besar itu, dan mereka juga akan timbul insya-Allah dapat dalam jiwa mereka itu bahawa kalaulah
apabila berlaku sesuatu, dia ingin menderma dan berhasrat untuk mendermakan organ tadi, dan generasi demi generasi itu menjadi satu budaya dalam masyarakat. Dan maka inilah perlu kita generasi-generasi muda ini, tahniahlah kepada Kementerian Kesihatan, dan saya sangat bangga hari ini tengok kita lihat dalam forum perdana ini ramai generasi-generasi muda. Dan kalau boleh bukan balik ni tak ada apa-apa doktor, kita nak balik tu dengan azam kesungguhan, dan kita bincangkan pada diri kita, dan perlu ada intrapersonal communication dalam diri kita sendiri, bahawa bercakap dengan diri, saya nak lakukan sesuatu, saya nak buat sesuatu, saya berazam sesuatu, dan ingat bahawa Allah tidak mensia-siakan segala usaha hamba-Nya asalkan ia merupakan kebaikan. Terima kasih Ustaz Kebli. Saya bukan negatif pada Mak Rempit, Ustaz. Dia begini, kemalangan ni kita tak tahu bukan? Tapi Mak Rempit ni dia dah tahu bawa laju-laju tu akan kemalangan. Itu yang saya marah tu. Jadi bawa motor slow-slow sikit, bukan ke tak jadi meninggal tu. Begitu bukan? Apa tu bukan? Ini sikit je Dr. Anis kepada pesanan akhir kepada penonton kita. Ya. Saya rasa saya perlu menjawab antara soalan-soalan yang pada peringkat awal tadi, bagaimana prosedur pendermaan organ itu. Ustaz Kifli telah menyatakan bahawa ia perlu dilakukan dengan penuh kehormatan, dan itulah yang kita pastikan apabila kita melakukan pendermaan organ kadaverik. Apabila kita mengambil mata, kita akan berjahit mata kita tutup dengan baik, seolah-olah beliau sedang tutup mata. Apabila kita mengambil organ-organ di dalam badan, kita akan menjahit dengan penuh teliti dan penuh kemas. Kita akan membersihkan si mati penderma ini dengan begitu baik sekali. Apabila kita mengambil tulang-tulang panjangnya, kita akan menggantikan dengan tulang-tulang tiruan. Kulit yang diambil hanya senipis 0.05 mm di bahagian belakang, tidak sehingga menampakkan daging. Jadi kita memastikan bahawa proses pendermaan organ itu dilakukan dengan begitu baik, menjaga kehormatan, kerana ini adalah seseorang yang telah mendermakan organ-organnya untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhannya. Jadi oleh itu saya menyeru pada para masyarakat untuk bersama-sama kita memberikan anugerah kehidupan ini pada orang ramai. Terima kasih Dr. Anis. Terima kasih kepada Ustaz Kifli. Banyak benda yang saya nak bincang, tapi itu saja masa yang kita ada. Terima kasih banyak kepada Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, termasuk juga JAKIM dan RTM. Ya, terima kasih kepada semua yang hadir pada kali ini, termasuk Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Kesihatan, dan kepada penonton sekalian, termasuk yang di rumah, pesan penerbit, jangan lupa menderma dan buanglah persepsi negatif. Nanti kat syurga tak ada jantung, mata tak ada, orang dah ambil dah. Jangan buat begitu. Allah Maha berkuasa ke atas umatnya. Kita kena buang persepsi sebegini. Yakinlah bahawa amal jariah ini amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya yakin syurgalah buahnya kepada mereka yang sudi memberikan pengorbanan sebesar ini. Dan satu lagi pesan saya kepada yang penerima organ ini, jangan lupa jasa orang lain. Saya selalu pesan daripada diri saya, ingat pertolongan orang pada kita. Lupakan pertolongan kita pada orang. Sampai kita jumpa lagi dalam Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Saya bagi pihak warga kerja Forum Perdana Ehwal Islam mengucapkan terima kasih, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.